Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-27. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-33 surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Maksudnya, sebagaimana benarnya ketuhanan itu bagi Allah sahaja, demikianlah benarnya kalimah ketetapan hukum Tuhanmu terhadap orang yang fasik kerana bahawasanya mereka tidak beriman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-33 surah Yunus dengan menyatakan bahawa sepatutnya kaum musyrikin mengambil keputusan untuk meninggalkan penyembahan berhala dan mengakui keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah mengakui bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta dan mengatur. Namun kenyataannya tidak sedemikian. Oleh itu sangat wajar jika ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala jatuh atas mereka. Orang musyrik tidak akan memperoleh bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat menjadikan mereka melaksanakan tuntunan agama dan akan dijatuhi seksa kelak di kemudian hari disebabkan mereka terus-menerus tidak beriman. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menyatakan lagi bahawa ayat ini mengisyaratkan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang fasik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Dan ingatlah, Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik. Surah Al-Maidah ayat 108. Berdasarkan ayat 108 surah Al-Maidah ini, hidayah yang dimaksudkan adalah hidayah yang khusus. Justru disebabkan orang musyrik tetap menyembah berhala yang dilukiskan dengan sesuatu yang batin serta mengikuti kesesatan, maka mereka itu adalah orang fasik. Sesiapa pun yang fasik, maka ia tidak dinilai beriman kerana kefasikannya itu dan tidak pula memperoleh bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, ada juga yang memahami makna kata kalimah Allah pada ayat ke-33 surah Yunus dalam erti seksanya. Kedua-dua makna ini sesuai kerana sesiapa yang tidak memperoleh hidayah, maka ia tidak beriman dan akan diseksa. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-33 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa sebagaimana benarnya ketuhanan itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah benarnya kalimah ketetapan hukum Tuhan terhadap orang yang fasik. Kerana bahawasanya
Mereka tidak beriman dan tidak mahu percaya kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kerasulan Nabi-Nya. Oleh yang demikian, mereka berhak menerima azab neraka kerana sikap degil dan kesesatan mereka. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur, mentafsirkan ayat ke-33 surah Yunus ini dengan menyatakan sebagaimana penetapan Tuhan mengenai keesaannya dalam menjadikan alam dan dalam menerima ibadah. Begitulah pula kalimah Allah atas orang yang fasik juga telah menjadi suatu ketentuan yang tetap. Yang dimaksud dengan kalimah di sini adalah ancaman Allah terhadap orang yang keluar dari kebenaran dengan meninggalkan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah ataupun meninggalkan petunjuk agama yang benar. Sesungguhnya para musyrik tidak mahu beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Mereka terus-menerus menyombongkan diri. Ayat ini bukan bermaksud bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghalangi mereka untuk beriman, tetapi membawa maksud merekalah yang tidak mahu beriman. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-33 surah Yunus ini menjelaskan bahawa sudah menjadi kalimah Tuhan atau ketentuan yang wajar dari Tuhan, bahawasanya orang yang fasik tidaklah mahu diajak beriman. Kerana fasik artinya tidak mahu beriman disebabkan mereka tidak mahu mengakui hak Allah sendiri, iaitu Tuhan yang wajib disembah. Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi, ketika mentafsirkan ayat ke-33 surah Yunus ini menjelaskan bahawa fasik adalah sama artinya dengan melawan Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa kepada kekafiran. Justru melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala akan membawa akibat yang mengerikan terhadap diri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-33 surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-33 surah Yunus ini menjelaskan bahawa para musyrikin Mekah sebenarnya mengetahui dan mengakui akan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah orang fasik yang tidak mengindahkan batasan dalam agama. Mereka melanggar segala arahan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengikuti hawa nafsu. Setiap kali kebenaran disampaikan kepada mereka, mereka tetap menolaknya berulang kali. Justru disebabkan sikap mereka itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan hati mereka menjadi terpesong dan mereka termasuk golongan yang tidak beriman. Allah Subhanahu Wa Taala telah menutup pintu hati mereka daripada menerima hidayah iman. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-33 surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita supaya menjauhi sikap orang yang kufur kepada Allah, iaitu enggan menerima kebenaran setelah disampaikan secara berulang kali. Ini kerana sikap tersebut akan mengundang kemurkaan dan azab seksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila disahut seruan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, seharusnya kita terus menerimanya kerana di sana terdapat banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadis serta bukti keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang maha berkuasa menciptakan semua makhluk di alam ini. Kita dapat melihat bagaimana penciptaan langit yang tidak bertiang, tiada retak dan celah. Penciptaan manusia itu sendiri sepatutnya telah membuka hati manusia untuk menerima iman. Jika kita melihat situasi pada hari ini, kecanggihan teknologi telah membolehkan manusia memperoleh sesuatu perkara dengan cepat dan pantas. Begitu juga dengan perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Seseorang itu boleh sahaja mengakses bahan-bahan bacaan, berusaha mencari rujukan daripada para ilmuwan dan agamawan terkemuka sehingga dapat memahami berkaitan agama Islam dan intipati ajarannya. Bahkan sangat ramai para pendakwah yang aktif menyampaikan ajaran Islam dari pelbagai negara melalui pelbagai medium secara atas talian seperti Facebook, Twitter,
Instagram, TikTok dan sebagainya. Tambahan lagi, ada juga yang turun ke lapangan masyarakat dengan memberi pencerahan mengenai keindahan agama Islam. Namun demikian, kemudahan teknologi dan kesungguhan para agamawan ini tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya, dan sekiranya dia mengetahui tentang Islam sekalipun, hatinya tidak terarah untuk percaya kepada agama tauhid, kerana mereka tidak mempunyai pandangan yang benar yang dapat melepaskan diri mereka dari belenggu kemusyrikan. Manusia telah jauh tenggelam dalam kekafiran, serta terlalu fanatik kepada kepercayaan nenek moyang mereka, sehingga dijanjikan balasan buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat ke-96 dan 97, Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'azabal alim. Sesungguhnya orang yang telah ditetapkan atas mereka hukuman Tuhanmu dengan azab, mereka tidak akan beriman, walaupun datang kepada mereka segala jenis keterangan dan tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan kebenaran Rasulnya, sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala turut berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Dan orang kafir akan dihalau ke neraka Jahannam dengan berpasukan-pasukan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakan pintu-pintunya dan berkatalah penjaganya kepada mereka, bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhan kamu dan memperingatkan kamu akan pertemuan hari kamu ini? Mereka menjawab, ya, telah datang, tetapi telah ditetapkan hukuman azab ke atas orang yang kafir. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ke-33 surah Yunus ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah sentiasa merenungi dan memerhatikan akan balasan baik dan balasan buruk yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil kepada hamba-Nya kerana membuka peluang untuk manusia menerima risalah kebenaran. Namun apabila manusia itu sendiri yang sering kali mendustakannya, maka bersiap sedialah untuk menerima pembalasan yang disediakan di akhirat kelak. Kedua, setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah sentiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi dari dihinggapi sifat-sifat orang musyrik dan fasik yang enggan menerima nasihat, kebenaran serta pedoman kehidupan. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.